Pada waktu tu, abang rasa dia ada disebabkan environment ke ataupun disebabkan masuk belajar yang dulu dengan kawan-kawan waktu umur 12 tahun, 14 tahun tu ke, ataupun dia datang dengan sendiri? Untuk apa? Yang datang kesedaran tu nak kaji pasal nak cari kekuatan. Dia datang sendiri sebab dia bukan kata pun datang sendiri lah, berkata tiba-tiba tu, ilham kan. Kesan daripada ustaz saya lah. Faham? Ustaz saya dia kata dia kata lagi, jadi kita kena menjadi khalifah. Dan saya kata menjadi khalifah bermakna kalau saya sebagai kaji ketua, saya kena berinteraksi. Faham? Kan? Menyampaikan. Yang saya malu dari itu, Saya kena berinteraksi. Kalau saya tak berinteraksi, macam mana saya pegang? Macam mana faham? Nak buat kerja. Jadi akhirnya saya kata, saya perlu belajar macam mana nak berinteraksi. Faham? Jadi soalan-soalan 5W1 jadi mengajar saya untuk bertanya, mengkaji dalam saya nak. Wahai Allah SWT, saya berkaji tentang manusia ini berdasarkan kepada tulisan-tulisan yang ada. Kemudian saya membaca manusia ini sebab kejadian. Kenapa dia baik? Satunya ialah dia boleh mencipta daripada perkara dan berbadan sekeliling. Faham? Tidak seperti binatang, tidak seperti binatang. Dia ada pilihan, dia boleh buat, dia tak boleh buat. Bermakna dia diberikan kebebasan untuk membuat keputusan. Faham? Dia ada satu kekuatan untuk menilai dan membuat rumusan. Ini semua kekuatan yang Tuhan beri. Jadi akhirnya saya belajar itu. Manusia belajar upaya untuk memahami orang walaupun itu bukan dia yang lagi menyelami hati. Bapak saya bercakap dengan anak dia dengan masalah, dia kata masalah. Kenapa dia tu macam tu? 5W1 explore. Faham? Kenapa saya duduk? Mesti ada sebab. Cara pun bercakap. Jangan senang-senang kita sembrono pada kau ni kenapa? Kenapa kau bermasalah ni sekarang? Kenapa kau buat masalah? Kenapa kau buat kes? Itu banyak kan? Banyak. Kita tu sebagai hukuman kat orang. Kita tu judge. Contohnya kat media sosial sekarang ni, benda tak betul, kau bash. Lepas tu tengok besok barulah dia punya hakikat sebenar tu baru keluar. So that's it. Tuhan mengajar kita, Rasulullah mengajar kita, dan agama mengajar kita, jangan cepat kita sikap galak. Yang cepat belakang. Itu sebab saya sayangkan sangat apa yang saya ni Tuhan berikan kepada saya, kerana dia membantu saya untuk melahirkan watak saya seperti mana saya sekarang ni berdasarkan pengalaman itu. Jadi saya mulai bila nak interaksi, saya mulai melihat orang yang macam mana berinteraksi. Antara orang saya suka kalau katakan dia sebagai penceramah, kalau saya terpaksa bercakap dengan orang, saya kena sampaikan, maka saya kena sampaikan yang betul, tapi kena sesuatu yang berkesan, kena sesuatu yang oriented. Konteks dan konten. Kadang Rasulullah kata sampaikanlah sesuatu menurut keupayaan pemikiran orang yang sama. So kena align. Saya bercakap dengan orang tua berbeza dengan saya bercakap dengan anak muda 5 tahun. Berbeza cara abang nak cakap dengan saya. Betul. Nak panggil abang ke, nak panggil puan ke, nak panggil level-level ayah ni. Saya tidak Aduh. Ya, mana tahu kan Pak Datuk AMN kan. Ni. Jadi ini kita belajar. Jadi saya pun faham cara duduk, bermakna saya kena kaji lah. Maka saya tidak ada ilmu, saya cari. Saya tidak. Salah satu di antara guru yang terbaik adalah melalui pengalaman, experience. Sebab tu pengalaman Abadiza lama lah. Dia lagi lama dia inilah menjadikan Abadiza. Dia makin lama makin hanum ke tempat. Ini bukan istilah saya, ini istilah sastrawan negara. Ya, namanya Pak Samad saya. Dia kata, Rizal, maksud saya nyanyi dengan saya, Rizal lama-lama suara ini seperti hanum. Sama juga dengan pikiran kan, lama kita fikir dalam tajam. Betul. Sebab tu topik pagi tadi saya bagi dekat sahabat-sahabat saya adalah macam mana you nak mempertajamkan skill dalam hidup. Skill bercakap macam Abang Nizam ni lain, skill saya bercakap ni lain, skill kita nak menyampaikan lain, skill nak buat marketing lain, skill nak belajar lain, skill nak faham konteks lain, tapi macam mana kita pertajamkan skill. Itu penting. So yang ini dah level tak tahu buat Dewan Terayu. Ini semua boleh buat. Betul. Ini boleh buat. Jadi akhirnya bagi kawan-kawan kita, baik orang tua, anak muda segala macam, fikir tentang itu saja.
macam mana kita ini dijadikan sebagai kejadian, belajar daripada pengalaman-pengalaman dan alami pengalaman itu. Kerana kalau tidak berbuat, kita tidak tahu. Macam mana kita nak tahu langit dan tinggi dan bumi dan lain ini kalau kita tidak keluar dan melihat langit itu? Betul? So bridging masa pengalaman, saya akan reflect balik kepada Khairul Amin tau. So dia cerita dia adalah dia rekod perjalanan dia daripada umur dia masih dia belajar dekat US dia dah umur 20 tahun, sekarang umur 30 tahun, dia rekod setiap tahun untuk tengok perkembangan dalam hidup dia. So dia bukan tiba-tiba sambal nyek dia tu laku laris, dia bukan terus jadi bagus TikToker dapat award, tak, tapi dia decide dalam hidup dia. Yang ni yang semua orang kena cari dia, cari diri sendiri tu. Itu betul. Jadi yang penting sekali dalam perjalanan hidup kita ini, kita belajar daripada apa yang ada dulu. Betul. Kalau kita tak ada kesempatan, maksudnya saya tak ada kesempatan untuk belajar ini, tak apa, kerana ilmu itu bukan sesuatu yang hanya ada di negara. Ilmu itu ada di mana-mana saja bagi mereka yang ada fikiran, ada ilmu, ada otak lah, atau kan? That's why dalam Al-Quran kata, ya apa namanya, wahai orang yang berfikir, tafakkaru, fikir. Kerana antara kelainan manusia itu, lebihan manusia itu otak, pemikirannya. Betul. Potensi masing-masing itu dekat situ. Jadi maknanya pergi kaji. Saya membaca. Kalau katakan sekarang ni dalam ulasan-ulasan antarabangsa, saya dengar belajar bahasa Inggeris umpamanya. Masalah sekolah saya ini, walaupun sekolah campur berbagai bangsa, tetapi majoritinya orang kita orang. Masalah kawan-kawan saya ini lah, kalau kita berbahasa Inggeris dengan mereka kata kita mencampur. Sebab kita ada yang lebih banyak cakap sikit. Jadi bila dah macam itu, saya rasa susah lah cakap bahasa Inggeris. Kerana kita bahasanya dia kena praktis, dia kena amal. Baik, akhirnya saya begini, saya buat pendekatan dengan kawan-kawan saya yang sebangsa dengan saya berbahasa Melayu. Tetapi bahasa Melayu dia tahap sastrawan negara. Okey, tapi kita bercakap dalam semuanya. Tapi dengan kawan-kawan saya bukan berbahasa Melayu atau bukan itu bahasa ibunya, maka saya berbahasa dengan bahasa Inggeris. Akhirnya saya betulkan dia, ini urusan saya dengan dia. Saya betulkan bahasa Melayu dia betulkan bahasa Inggeris saya. Jadi kerana saya nak amal, dia pun nak mengamalkan. So dia bercakap saya dalam bahasa Melayu, saya bercakap dalam bahasa Inggeris. Dengan kawan-kawan bahasa Melayu saya bercakap bahasa Melayu. Cumanya saya selitkanlah upaya-upayaan kosa bahasa, kosa kata. Jadi menarik. Jadi saya belajar itu. Kefasihan saya dalam bahasa Inggeris adalah di sekolah. Faham? Mana saya belajar lagi? Saya belajar bukan daripada kelas saja, tetapi saya belajar daripada praktisnya. Dengar lagu. Tapi ingat, jangan semua lagu. Ya aduh. Bukan semua kena pilih. Kalau rapnya itu, rapnya itu kadang-kadang bahasa Inggerisnya itu cloud. Kalau menyepan. Jadi saya kadang-kadang tak faham bahasa itu. Apa yang sebab dulu, nama sebab maksud tidak ada rap-rapnya atau rap. Saya belajar daripada pembinaan ayat di dalam lagu-lagu seperti contoh. Contoh lagi have you ever seen the rain? Wow. Have you ever seen the rain? Dari situ ayat itu bertanyakan kepada saya, membantu saya untuk bertanya, have you ever seen Nizar? Have you ever seen Jumalia? Have you ever seen the day? Jadi saya tambah di ujung. Tapi ayatnya itu membantu saya untuk membina perkataan ayat-ayat yang penuh have you ever seen it? Lagu do you know where you're going to? Kau tahu kemana kau pergi? Kan? Do you know where you're going to? Itu ada satu ayat menangkap satu persoalan yang menyebabkan saya, do you know where is the library? Saya tambah ujung-ujung tu. Faham? Akhirnya saya menguasai bahasa Inggeris dalam keadaan yang sangat mudah. Tapi saya tak berani cakap awal. Cakap belum lagi lah, tapi belajar untuk self study. Tulis, okey. Cakap kawan-kawan kat boleh, tapi tak ada dalam terbuka. Saya belajar sedikit khusus.